Okay, Assalamualaikum. Nama saya, orang panggil Botak Naga. Saya asal daripada Kuantan dan saya dilahirkan di Kuantan, Pahang. Dan tujuan saya buat video ni untuk kongsi pengalaman saya sebagai seorang panduan. Saya dijatuhkan hukuman atas kesalahan sambung bersenjata, sambung berkumpulan, pecah kedai. Itu pengalaman saya lah. Jadi saya dah terima hukuman. Mahkamah dah jatuhkan hukuman dan saya pun dah terima hukuman istiqlal. Kita tak tahu nak cakap macam mana, macam tu lah. Jadi hari ni saya ada rasa buat video ni untuk kongsi pengalaman saya. Macam mana saya daripada zero saya masuk penjara dah buat saya jadi hero. Mungkinlah bagi saya lah, sebab banyak pengalaman yang benda yang saya dah belajar, benda yang saya dah lalui, semua dah. Okay. Okay guys, kita kembali. Okay, kita sambung balik pengalaman hidup saya ni. Saya masa tu tahun 2014, saya ditangkap di Jinjang, KL lah. Ditangkap di KL atas kesalahan yang saya nyatakan tadi lah. Saya masa tu, grup saya 3 orang. Saya 3 orang masa tu. Saya, kawan saya, nama ni rahsia lah. Lepas tu perempuan seorang. Jadi lelaki 2 orang, seorang perempuan. Masa tu kami nak pergi ke Shah Alam. Daripada Jinjang nak pergi ke Shah Alam. Kami pergi sana. Balik tu kami singgah kedai Otan White Coffee untuk minum kejap. Tak sampai berapa minit je, polis Malaysia memang cakap, tangkap kita orang, serbu kat situ. Lepas tu angkut kita orang. Polis suruh tunjuk kereta. Kita orang tunjuklah kereta, tak ada apa barang bukti, tak ada apa. Jadi polis tak puas hati, tunjuk kat mana apartmen yang kita orang tinggal. Kita pun tunjuklah dekat Regalia Resident dekat KL. Siapa tahu Regalia Resident. Okay, kat situ polis naik dengan kita orang sekali, tingkat 31. Masa tu floor 31. Masa tu Allahuakbar, memang semua benda kantoi. Telefon, handset, 30 biji, laptop 44 biji, duit, semua yang hasil daripada saya pecah-pecah kedai, semua tu kawan saya. Jadi kami pun kena bawa pergi ke Balai Polis Jinjang untuk polis buat report. Sampai ke Balai Polis Jinjang, barulah kami tahu polis tu sebenarnya polis daripada Kuantan, IPD Kuantan. Daripada IPD Kuantan datang sampai ke KL ambil kami. Kami ingat ke mati-mati ingat polis KL, tapi bukan, polis Kuantan. Jadi yang saya nak sampaikan hari ni, pada penyenayah semua, tak payahlah jadi penyenayah. Polis lagi cekap daripada korang. Polis ni sebenarnya lagi cerdik. Jadi saya pun daripada Jinjang, malam tu juga straight tu pergi ke Kuantan. Pergi ke Kuantan dengan keadaan bergaring. Saya kat lekang ni duduk macam tu. Polis, saya minta tolong, bang nak minum air sikit bang. Bagi air seteguk 2. Bang nak minta rokok bang. Tak boleh. Kau nak isap rokok, kau ingat kau apa? Sampai balai dulu. Sampai balai. Dah sampai Kuantan, straight tu pergi mahkamah. Saya cas kod dulu. Saya cas kod. Lepas tu lepas cas kod tu, baliklah ke lock up. Jadi saya duduk lock up.
kira tempoh saya duduk lock up tu semua sekali 27 hari semua sekali nak settle kan, nak ambil report-report mana-mana kedai yang saya dah pecah. Masa tu pengalaman saya banyak juga kena bedal kaki, kena tumbuk tu dah macam belacan. Dia cakap memang orang kata struggle betul lah, boleh buat kerja. Tapi tak apa, memang itu yang patut saya kena sebagai seorang penjenayah masa tu. Jadi cukuplah 27 hari, saya pun dijatuhkan hukuman. Saya dijatuhkan hukuman di Mahkamah Kuantan dengan hukuman 10 tahun penjara, satu sebatan. Saya kena 10 tahun penjara. Jadi kalau nak dikira-kirakan balik 10 tahun penjara, saya duduk 6 tahun lebih, daripada 2014 sehingga 30 hari bulan 9 2021. Masa tu saya langsung tak tahu apa, langsung knowledge tentang penjara, apa tentang penjara semua saya tak tahu. Saya dah dijatuhkan hukuman masa tu, saya sedih. Mahkamah pun cakap tang dia ketuk meja, nama sekian anda didapati bersalah dan anda, mahkamah jatuhkan hukuman terhadap anda 10 tahun penjara dan satu sebat. Jadi saya pun dengan masa tu titiknya air mata. Ya Allah, cakap macam manalah anak aku, bini aku sedangkan 10 tahun penjara ni. Macam mana dengan ibu aku? Saya tak jumpa lagi dengan ibu ni, salahnya. Saya cakap, ya Allah, apalah yang aku dah buat ni? Ni hukuman yang aku patut terima. Macam mana aku nak tinggalkan anak aku, bini aku, anak-anak isteri aku kat luar. Masa tu saya rasa macam menyesal, tak tahu nak cakap apa. Hello guys, kita sambung balik. Dahaga ingat ni cerita okay, kita sambung balik tentang pengalaman saya semasa menjadi seorang banduan. Boleh kongsi lah kan. Okay, kita sambung balik. Saya dah dijatuhkan hukuman kan. Daripada mahkamah tu saya naik lori polis. Lori ni kalau panggilan budak-budak penjara dia akan panggil apa? Lori ayam. Daripada mahkamah naik lori ayam. Masa tu saya first time, tak tahu apa lagi. Dalam lori ayam tu perempuan ada, lelaki ada. Saya cakap, wish, ramai perempuan lelaki tu duduk merepek macam ayam. Lepas tu saya tengok sebelah ni ada yang duk ambil tembakau. Dia ambil tembakau, dia penyek, tarik dalam plastik pula, ikat dengan benang, bakar dengan api, jadi bulat je besar ni. Lepas tu sup dia telan. Dia buat banyak-banyak tembakau satu paket tu, dia penyek jadi bulat besar ni. Dia balut dengan plastik, dia bakar, dia telan. Saya tengok ada 3-4 orang buat. Seorang ada lah dalam 30 biji 40 biji telan. Mana kata 30 paket, 40 paket lah tembakau telan. Saya bertanya, saya pun tak terfikir lagi apalah dia nak buat ni. Lantak lah, saya tak fikir lah. Saya fikir kepala otak saya ni 10 tahun penjara ni, ya Allah, cakap macam mana nak adapt ni. First time ni. Lepas tu saya tengok pula dia orang ambil lighter, dia orang kerat lighter. Macam mana nak cakap, lighter dia orang lighter ni dia orang kerat jadi spark, macam tempat benda ni je. Dia ambil api dengan ni je, gas ni semua dibuang. Lepas tu dibalut dalam plastik, dibakar, dia telan. Cakap, nak buat apa lighter ni pun dalam penjara. Tak apalah, lantak kau lah. Aku dengan sakit kepala, pening kepala aku ni, lantak kau.
Masa tu cashmate saya pun ada juga sebelah lah. Saya bercakap dia, tak apa, sabar. Kau kena berapa tahun je, aku kena jawab ni. Masa tu saya jawab semua. Hukuman saya tu dengan cashmate saya tak apa, saya cakap saya boleh jawab semua. Saya jawab semua, itulah saya kena hukuman 10 tahun penjara, 1 sepatan. Jadi sampai je dekat penjara kan, saya turun dalam penjara, masuk dalam penjara. First time masuk penjara, dia punya pintu gerbang, ya Allah, besarnya lah. Saya dimasukkan di penjara penuh. Penjara penuh Kuantan, Pahang. Masuk je dalam penjara tu, ada satu orang pegawai ni, dia pakai baju hitam, pas dia tulis tu pemeriksa, pemeriksa. Dia pun periksa. Kalau korang nak tahu, pemeriksaan dalam penjara ni memang ketat gila-gila. Korang nak selit barang, selit apa-apa ke dekat sebelah baju ni, tak payah. Itu mainan dia. Sampai je dekat dalam tu, kena scan badan, tanggal baju, tanggal seluar, telanjang, scan. Kepak pula tu, kepak macam mana, tonggeng punggung bagi pegawai tengok dekat kamera dia, tengok ada apa-apa ke. Masa tu saya tak dapat tangkap apa function nak tonggeng-tonggeng semua, nak tengok kemaluan orang semua ni. Saya tak dapat tak tahu function ni. Bila pun saya pun sampai beratur, giliran saya pun dah lepas. Okey, selamat. Pegawai pun tanya, ni berapa kali penjara? Saya cakap berapa kali pertama. Ni cik, berapa kali pertama penjara? Kali pertama. Okey, tak apa. Sementara saya tunggu giliran ni orang lain tu beratur panjang. Saya tengok ada yang kantoi bawa barang apa dah. Kena pukul kaunya. Kena pukul. Dia buat masuk, mungkin dia seluduk barang masa tu. Jadi saya pun tak terfikir lagi. Yang tadi yang ada brother ni, dia packing tembakau ni buat naik telan semua ni. Saya pun buat tak tahu Dah tiba, dah settle semua, saya pun dihantarkan ke bilik. Sampai bilik, sampai ke RO dulu. Ada yang reman pakai baju ungu, ada yang jatuh hukum pakai baju merah. Jadi saya dah jatuh hukum, pakailah baju merah kan. Sampai je dah settle semua, dah tukar baju apa semua, saya pun dihantarkan ke bilik, ke blok. Saya masa tu kena hantar ke blok G masa tu. Baru jatuh hukum blok G. Jadi saya, dalam satu bilik tu adalah dalam 6 orang duduk. Saya pun tunggu petang masa tu, sampai petang duduk Ya Allah, dalam kali first time saya duduk dalam bilik, ada tandas dengan kotor ni. Kebetulan masa tu ada seorang brother ni, kiranya dia ni memang orang lama kira rotek 3-4 kali masuk dia pun bagi tahu, dalam penjara ni senang je, kena bersih. Ni masuk bilik ni kena basuh bilik, tanda-tanda ni semua kena basuh. Basuh. Saya pun cakap tak apa, basuh lah. Nak basuh macam mana? Pakaian selai pinggan je. Kolej satu, gayung satu. Itulah yang saya ada. Mana ada kain buruk nak basuh apa semua. Saya pun tengoklah style dia. Dia pun ambil blanket, koyak sikit. Koyaklah sikit blanket kau, dia cakap. Blanket kau pun koyaklah sikit, untuk cuci-cuci, untuk lak-lak semua ni. Itu guna dia, itu function dia. Saya pun dah tahu. Okey, koyak sikit. Lepas tu malam tu tidur perut lapar. Esok pagi saya bangun hari pertama saya duduk dalam penjara. Masa saya bangun lewat masa tu pukul 7 lebih. Saya bangun pukul 8 bunyi. Saya pun cakap, bunyi apa ni? Cakap brother ni yang semalam ni, yang hotel ni, dia pun cakap, bangun, master, duduk. Nanti kau nak lalu. Saya pun ikutlah duduk.
Tunggu ada pegawai lalu. Dia ambil kiraan bilangan berapa orang dalam bilik. Takut ada orang lari ke apa lah. Rupanya dipanggil master. Jadi lepas master tu dia ada bunyi satu lagi. Kring. Lepas tu brother tu cakap, okey, sekarang ni master dah correct, boleh duduk, nak baring ke apa boleh. Lepas tu saya pun tanya, bang, makanan macam mana bang? Ada orang hantar ke? Dia pun cakap, kau sabar, kau relax. Makanan sekejap lagi ada budak hantar. Hari ni tak tahu lah makan apa. Tunggulah saya. Tunggu kan. Tibalah budak, orang kata pekerja blok budak kerja, budak sajian lah, hantar makanan. Dia hantar air dulu. Cakap, hari ni minum air kopi ni. Kopi ni. Okey. Tuang dalam kolej. Lepas tu saya tanya dia, Dik, makan apa ni? Hari ni bang, makan roti bang, roti plantar. Roti plantar. Okey. Tengok sampai roti orang kata roti pekak tu, besar tu, belah 4. Jadi saya dapat besar ni. Lepas tu adalah celik sikit, ada plantar situ. Cakap, nak makan macam mana ni? Tak apa, cecah air. Ambil roti, cecah air. Makan. Ya Allah, saya cakap tawanya air ni. Ni tak pandai buat air ke orang yang kat penjara ni? Lepas tu saya bertanya, bang, tawa bang air bang. Macam mana ni bang nak makan minum? Roti dah tak ada rasa. Lepas tu dia pun cakap, Kau tahu tak, ni penjara. Kalau kau nak manis, kau suruhlah family kau datang jumpa. Suruhlah beli barang-barang. Mana boleh dapat macam tu je manis. Lagipun kau ni baru lagi jatuh hukum. Kita ikut je lah, makanlah tawa-tawa lu. Dah duduk lama sikit, barulah okey boleh makan sedap. Boleh minta dengan member ke. Tapi sabar dulu. Ni family kau nak datang tak boleh. Tak cukup sebulan lagi. Kau berjam merah. Sabar je. Okay. Lepas tu saya pun sabarlah. Minumlah air tu. Ada roti selebih setengah tu. Abang ambil abang. Saya bagi abang. Terima kasih. Suka sangat dia. Dia orang lama dia boleh makan. Saya tak boleh lagi. Masa tak sesuai. Tunggu pula tengah hari kan. Tunggu nasi tengah hari. Okey, tunggu nasi. Lepas tu tanya bang, kan nasi macam ni bang? Kan nasi kan tak apa, budak hantar sampai satu tray seorang. Kau jangan risau. Tak apa, budak lalu kan aku tanya nasi lauk apa. Okey. Baring budak lalu. Brother tu tanya, Dek. Nasi lauk apa ni dek? Kata. Budak tu pun cakap, bang, hari ni nasi ayam tom yum bang. Ayam tom yum. Kejap lagi sampai lah. Okey. Abang tu beritahu, weh, tu kau dengar tu, nasi hari ni ayam tom yum. Jadi saya pun, ayam tom yum, sedap ni. Okey. Tunggulah nasi sampai. Dapatlah satu tray seorang. Ambil. Buka. Saya buka je tray saya. Allah, ayam besar ni je. Ni ayam masih kecil. Tak apalah. Ambil kuah kau dengan tangan. Taklah nasi. Ya, dah lah tengok tray tu pun dah tak lalu nak makan. Tray kotor. Tak apa. Makan je lah. Masuk sesuap nasi. Saya pun cakap, ya Allah. Luah balik. Tawanya, ya Allah. Kata ayam tom yum tapi tawa nak mampus. Saya pun cakap, bang, macam mana nak makan ni bang? Tak ada rasa bang. Mana boleh makan bang? Kena sound lagi saya. Kau kan aku dah cakap, kau baru lagi. Kalau nak makan sedap, tunggulah lama sikit. Tunggu family kau nak datang pun tak boleh ni. Sabar je lah. Makanlah apa yang ada. Dalam penjara ni lah cara kau nak hargai makanan tu. Kat luar kau tak hargai makanan. Kat luar kau makanan makan sikit mungkin tak sedap, tak habis, kau buang macam tu je. Makan sikit-sikit kau buang macam tu je. Kau tak hargai makanan. Dalam ni adalah cara nak tunjukkan kita kena hargai makanan. Walaupun tak sedap, kita kena habiskan. Sebab perut lapar. Satu lagi kau kena ingat, resepi yang paling orang kata
resepi paling cantik sekali yang Allah dah ciptakan. Tahu apa resepi makanan ni? Bukan Ajinomoto, bukan apa. Resepi dia lapar. Kalau kau lapar, kau makan apa pun semua sedap. Lepas tu saya bercakap, bang, ni saya lapar ni bang, ni tak lalu nak makan ni. Kau baru lagi, kau memang lapar, tapi kau masih lagi pemikiran di luar. Kau kena, ni jail tau. Jail. Kau ingat jail. Jail ni kalau kau huraikan huruf dia tu jadi jail. Jangan asyik ingat luar. Kalau kau asyik ingat luar, macam ni lah kau. Makan tak selera, apa tak selera. Buat tak tahu je makan, kau fikir je. Kau jangan fikir luar. Kau fikir apa nak jadi lepas ni, apa nak lepas ni. Kau ada hukuman lagi kan, ada rotan ke apa semua kan. Kau fikir bila nak rotan, macam mana rasa rotan. Kau fikir macam tu je. Kau jangan fikir pasal luar. Tak dapatnya kau keluar. Hukuman kau lama. Kau jangan fikir pasal luar. Tu aku nasihatkan kau. Sampai macam tu saya rasa macam ya Allah, seksa je. Okay guys, sekejap kita break lah. Nak minum air sekejap. Okay kawan-kawan, kembali balik dengan saya. Sebab mata tak pakai. Silau Pedih-pedih mata. Tattoo. Bukan nak tunjuk, tapi saya nak berkongsi pengalaman saya. Tattoo ni kalau ada, kalau boleh insya-Allah ada rezeki saya akan buang. InsyaAllah doakanlah saya supaya dimurahkan rezeki. Saya nak buang. Kalau boleh, sekarang umur saya 32. Sebelum 40 saya rasa saya akan buang. Saya akan cari jalan untuk buang, jalan alternatif untuk buang. Sebab masa dia dalam penjaga dulu ada juga ustaz-ustaz yang bagi tahu kalau boleh buang, seboleh-bolehnya buang kan. Kalau tak boleh buang dan memudaratkan, baik jangan buang. Nanti jatuh hukum dia haram sebab memudaratkan, menyakitkan kulit, dosa. Jangan buang. Tapi saya boleh, kalau saya rasa saya nak buang. Banyak kaedah mungkin saya boleh cari. InsyaAllah berani buat, berani tanggung. Ya. Okay, kita sambung balik. Saya dah rasa kan, dah rasa dalam penjara tu makan tawar apa semua. Saya cakap tak ada yang special kat penjara ni, patutlah orang tak nak masuk penjara kan. Dah lah kena kurung. Duduk depan bilik tu, ada burung-burung banyak-banyak. Saya rasa macam burung ni mengejek saya pula. Saya rasa macam burung ni cakap, selalunya burung duduk dalam sangkar, ni orang duduk dalam sangkar. Saya cakap, rasa tak bebas. Rasa macam terperuk. Saya rasa macam otak saya rasa macam nak pecah. Duduk dalam bilik terkurung 3 hari. Kalau nak berak, situlah tempat berak, situlah tempat mandi apa semua. Kalau saya nak berak pun saya malu-malu. Saya kalau nak berak selalunya mesti malam-malam, orang dah tidur pun saya bangun berak. Sebab apa? Tandas tak ada tembok, orang boleh nampak. Jadi kita malu lagi, tak biasa lagi. Saya pun macam tu lah. Jadi dah duduklah saya selama 14 hari saya di kuarantin kan. Untuk ni saya pun dipindahkan bilik, kena pindah. Jadi dipindahkan bilik ke orientasi, naik ke orientasi. Sampai dekat bilik, tiba-tiba nombor saya meletup. Nombor saya ada budak panggil, bang, nama 13140152, nombor siapa? Saya macam nombor saya. Itulah nombor saya. 13 tu mewakili penjara penuh. Saya didaftarkan di penjara penuh. 14 tu tarikh saya dijatuhkan hukuman 2014. 01152 tu adalah angka giliran saya lah. Jadi saya pun tanya dia, nama nombor tu bukan nama sekian. Dia cakap, ya bang, nama ni, nama abang ke? Ya, nama saya ni, kad ni. Saya tunjuk kad bilik. Dia dah. Jadi saya cakap, kenapa nama nombor ni meletup? Saya cakap, budak tu tanya. Budak tu cakap, bang, nombor abang ni ada orang datang nak jumpa.
Ada orang datang jumpa. Ya Allah, siapa datang jumpa? Dia pun cakap, bang, saya mana tahu bang siapa datang jumpa. Saya cuma panggil nombor je bang. Abang standby lah, siap-siap. Nanti pegawai buka pintu, abang terus pergi tempat jumpa. Okey. Saya pun mandi pakai baju cantik. Baju cantik pun baju tu je. Dengan kepala botak. Okey, siap. Pegawai pun datang buka pintu. Nama saya keluar. Keluarga datang jumpa. Okey. Pergi. Seronok keluarga datang jumpa. Siapa datang jumpa? Ibu ke, isteri ke, siapa ke datang jumpa nak? Saya pun jalan sampai tempat jumpa. Ya Allah, saya rasa macam isteri aku datang jumpa aku, anak aku dia bawa. Cakap dengan anak dulu. Saya pun cakap dalam dia cakap telefon tu ada cermin nadang, tapi dia cakap dalam telefon kita tak boleh nak sentuh, tak boleh ni lah, cuma boleh cakap macam tu lah dalam telefon. Cakap dengan anak. Last sekali finally saya cakap dengan isteri saya. Cakap masa tu hati saya dah rasa lain macam. Rupa-rupanya benda yang saya rasa tu betul. Isteri saya pun, dia pun memulakan ayat, mulakan mukadimah lah. Dia cakap, bang, ayang nak minta halalkan makan minum ayang selama ayang hidup dengan abang. Maafkan kesalahan ayang, ampunkan dosa-dosa ayang. Ayang nak filekan di mahkamah perceraian kita. Bang, ayang nak kita cerai, nak pisah. Saya pun masa tu saya cakap, ya Allah, jatuhnya jantung saya ni. Ya Allah, Kau dah anugerahkan aku seorang isteri yang baik. Kau tarik balik, ya Allah. Aku tahu mungkin ini satu dugaan. Saya pun tak dapat terima. Walaupun hati saya cakap tu, saya tak dapat terima. Saya cakap, tapi kerana ego saya ada ni, saya cakap, takkan macam tu yang. Tak apalah, nak cerai lah, abang ikut je, tu kendak ayang. Dia pun balik, saya pun balik bilik. Saya pun masuk air, sakit kepala apa semua. Aduh, apalah cerai pula. Aduh, macam mana ni? Saya pun sakit kepala lah. Cerita, orang tanya, kenapa kau macam ni? Apa tu, ada orang yang bagi nasihat. Dia cakap, relax lah, biasalah, kau kena hukuman lama 10 tahun. Kau lepaskan dia dulu, nanti kau bebas, kau cari dia balik, rujuk balik. Sebab apa kau hukuman lama? Kalau kau tak lepaskan dia, nanti kalau dia buat dosa, dia buat apa-apa kat luar, mungkin kau yang akan tanggung. Aku rasa mungkin kau yang akan tanggung kot, sikit-sikit, sebab kau tak boleh nak ajar dia. Sebab kau tak boleh nak ajar dia, jadi dia tak ikut didikan dan ajaran kau. Takut dia keluar dengan lelaki lain ke apa ke. Baik kau lepaskan dia dulu. Ada rezeki, ada jodoh, kau bebas balik, kau boleh rujuk balik dengan dia. Saya pun dengar kata macam tu, saya cakap, lega lah sikit. Tak apalah, lepaskanlah dulu. Mungkin dia pun ingat macam tu juga, tak nak buat dosa, sebab tu dia nak saya lepaskan dia. Okey, jadi pun benda tu dah berlaku lah dalam, orang kata 3 minggu lah saya duduk. Dah biasa. Masuk yang ke 3 minggu tu, nombor saya meletup sekali lagi. Saya pun tanya, kenapa ada orang jumpa lagi ke? Tak bang, yang ni nombor mahkamah. Esok abang kena pergi mahkamah syariah. Lah, mahkamah syariah? Mahkamah syariah bang. Okey, tak apa. Saya malam tu pun, saya pun tak boleh tidur, fikir mahkamah syariah, alamak cerai, malahnya, alah aku nak cerai. Lepas tu sampailah tertidur. Esok paginya nama saya meletup, pergi mahkamah. Saya pun keluar pagi-pagi, pukul 7 lebih pergi, kenal lebih, pukul 7 baru bergerak pergi mahkamah Kuantan. Jadi sampai kat mahkamah syariah, saya pun duduk tengok isteri saya, defendant pertama, defendant kedua, cari saya cakap. Saya pun dengan hati yang, orang kata, hati tak terbuka, hati yang kaku, keluh, jadi bodoh, bela macam tu, saya pun melafazkan cerai dengan talak 1 kepada isteri saya. Jadi berakhirlah sudah
rumah tangga kami, dan kami berpisah lah untuk hari itu, pada hari itu. Dan gugur lah tanggungjawab saya untuk dia, tanggungjawab saya untuk anak saja. Jadi masa tu saya rasa macam tak apa, abang bebas, nanti kita kahwin balik saya rasa. Sebab saya tak boleh terima, saya ceraikan dia pun saya tak boleh terima. Okey, jadi saya macam tu lah. Sorry ya guys, saya cerita pengalaman rumah tangga pula. Ni sebenarnya nak cerita untuk pengalaman penjara kan. Okey, tak apa dah. Okey, kita skip. Lepas tu sampai kat dalam penjara, duduklah dalam sebulan dua. Nombor meletup lagi. Lepas tu ada keluarga nak datang. Bayangkan guys, korang, janda saya bekas isteri saya tu tak sampai sebulan datang pula jumpa saya. Dia bawa pula lelaki lain, mungkin pasangan pengganti untuk diri saya. Terlalu luruhnya jantung saya ni, gugurnya jantung saya. Saya cakap, ya Allah, cepatnya kau cari pengganti. Mungkin itu orang kata kifarah untuk saya sebab saya pun dulu ada main perempuan juga masa berkahwin. Jadi mungkin dia nak balas kot. Dia dah jumpa pengganti saya secepat yang kata secepat mungkin. Saya rasa macam cepatnya dah dapat pengganti. Saya pun redha lah, tak apalah, itu pilihan kau. Saya pun tak apalah, biarlah. Jadi saya pun dapat jalanlah perjalanan hidup saya ni dalam penjara ni dengan sengsara sebab dah diceraikan. Okey guys, kita sambung balik Saya nak minum air jap.